Assalamualaikum. Tajuk hari ini adalah satelit buatan manusia. Okey, kita tengok gambar rajah di sini. Kita ada Miasat, kita ada Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Okey, gambar rajah ini menunjukkan satelit buatan manusia lah yang mengorbit bumi. Okey, kalau kita perhatikan tu ISS ni saiz dia agak besar dan dia mengorbit bumi pada ketinggian 408 km. Okey, 408 km. Manakala Miasat ni dia saiz dia kecil. Okey, dia mengorbit pada ketinggian 35,786 km. Jadi ISS ni boleh dilihat daripada permukaan bumi, manakala Miasat ni saiz dia kecil lah, jadi tak nampak. Okey, satelit ni akan bergerak dalam orbit pada ketinggian tertentu dengan laju linear satelit yang sesuai lah. Okey, nanti kita nak cerita tentang laju linear satelit. Okey, yang seterusnya, gambar rajah yang berikutnya, dia bagi orbit sesebuah satelit, di mana gambar rajah ni adalah sebuah satelit sedang mengorbit bumi lah. Okey, jadi awak kena ingat dia punya maksud bagi setiap simbol-simbol yang akan kita guna ni lah. Okey, jisim bumi kita akan labelkan dengan M. Jisim simbol dia M. Okey, untuk bumi kita guna M huruf besar. Untuk jisim satelit kita guna M huruf kecil. Okey, V tu adalah laju linear, R tu adalah jejari orbit. Okey, kalau perhatikan betul-betul tu, jejari orbit tu dikira daripada pusat bumi. Jadi kalau dia bagi jejari bumi, awak kena tambahlah dengan jarak dia daripada permukaan bumi ke satelit. Okey, untuk tempoh orbit, simbol dia T besar lah. Okey, rumus daya memusat dan hukum kegravitian semesta Newton digunakanlah untuk menerbitkan dan menentukan laju linear satelit. Nanti kita nak kira, kita nak keluarkan rumus untuk laju linear satelit V. Okey, satelit yang bergerak dalam orbit membulat mengelilingi bumi akan mengalami daya memusat, iaitu daya graviti. Kenapa satelit tadi boleh bergerak dalam gerakan membulat lah, maknanya dia tak keluar daripada orbit tu disebabkan oleh daya memusat, iaitu daya graviti yang dikenakan oleh bumi kepada satelit tadi. Okey, jadi kita boleh combine lah rumus ni. Daya graviti kita kata sama dengan daya memusat. Maka F sama dengan G M besar M kecil per R kuasa 2 tu sama juga dengan MV kuasa 2 per R. Jadi bila kita gabung dua rumus ni, kita akan dapatlah nilai V kita, laju linear kita adalah punca G M besar per R. Okey, G tu adalah pemala. Okey, M tu adalah jisim bumi tadi, R tu adalah jejari orbit. Okey. Oleh kerana nilai jisim bumi dan juga pemala kegravitian tu G tu adalah tetap mala, maka laju linear satelit tadi berdasarkan rumus dia hanya bergantung kepada jejari orbit dia. Okey, jika sebuah satelit berada pada ketinggian H di atas permukaan bumi, maka rumus tadi kita kata laju linear kita tadi V sama dengan punca GM per R. Jadi R tu jejari satelit kan. Jadi kita kena tambahlah jejari orbit tu. Jejari orbit adalah nilai R, iaitu jejari bumi tambah dengan ketinggian dia daripada permukaan bumi. R besar tambah dengan H. Okey, jadi yang mempengaruhi laju linear satelit adalah jarak dia daripada pusat bumi ke orbit tadilah. Okey, jejari orbit yang mempengaruhi laju linear satelit, sebab nilai G dan M tu adalah nilai yang tetap, tak berubah. Okey. Satelit buatan manusia boleh dilancar untuk kekal mengorbit pada ketinggian tertentu mengelilingi bumi dengan jejari orbit R.
Okey, jika satelit itu diberikan laju linear satelit V sama dengan punca GM per R tadilah. Okey, maknanya satelit tadi akan sentiasa berada pada orbitnya jika dia bergerak dengan laju linear masing-masing lah. Okey, bagaimana nak menentukan laju linear satelit tu? Dengan menggunakan rumus tadi, V sama dengan punca GM per R. Okey, selagi dia bergerak dengan laju linear, satelit tersebut akan terus berada dalam orbit lah. Okey. Okay, ini adalah contoh pengiraan laju linear satelit. Dia bagi satelit ni berada pada ketinggian 20,200 kilometer. Kilo tu nilai dia 1000, 10 kuasa 3 lah. Okay, awak boleh tekan kalkulator awak tu, ada pada kalkulator awak lah nilai K. Jadi awak masukkan saja, awak tukar kepada meter lah. Sebab K tu adalah imbuhan, dia ada nilai dia. Jadi awak kena tukarkan dulu kepada meter lah. Okey. Tapi nilai H kita tu nilai H kita tadi mana dah? Okey, nilai H kita ni daripada permukaan bumi. Jadi awak kena tambah dengan jejari bumi lah, baru awak dapat jejari orbit. Okey. Okey, jadi jejari orbit ni tambah dengan ketinggian tadi 2.02 / 10 kuasa 7 sebab kita tukar dah kilometer kepada meter. Kita tambah dengan jejari bumi lah 6.37 / 10 kuasa 6, baru kita dapat nilai R yang sebenar dia lah. Okey, kita masukkan dalam rumus, kita kira kita akan dapat nilai dia laju linear satelit tersebut adalah 3.87 / 10 kuasa 3 meter per saat. Okey. Laju linear ni adalah cukup besar untuk satelit tersebut bergerak dalam orbit membulat mengelilingi bumi. Okey, pecutan memusat satelit itu adalah sama dengan pecutan graviti lah. Sebab kita satelit tadi dikenakan daya tarikan graviti bumi lah. Okey, jika laju linear satelit menjadi kurang daripada laju linear satelit yang sepatutnya. Katakan tadi nilai dia kita kira dapat 3.87 / 10 kuasa 3. Katakan laju linear satelit itu telah berkurang daripada nilai yang sepatutnya. Apa yang berlaku pada satelit tersebut? Okey, satelit itu akan jatuh ke orbit yang lebih rendah lah. Okey, dan terus memusat mendekati bumi sehingga memasuki kawasan atmosfera. Okey, macam kes yang pelancaran roket daripada China tu, dia punya bahagian komponen daripada roket tu lah yang jatuh ke permukaan bumi baru ni, yang jatuh ke lautan tak. Okey. Sebab bila laju dia kurang daripada laju linear yang sepatutnya, dia akan jatuh ke orbit yang lebih rendah dan akhirnya masuk ke atmosfera lah. Okey, gerakan satelit dengan laju linear yang tinggi ni, bila dia bergerak masuk ke ruangan atmosfera, dia akan bertentangan dengan rintangan udara lah. Maka berlaku geseran, maka terhasillah haba yang menyebabkan satelit itu akan terbakar bila memasuki ruang atmosfera bumi. Okey. Satelit geopegun dan juga satelit bukan geopegun. Okey, kalau kita perhatikan di sini ada gambar dua satelit, satelit A dan juga satelit B. Di mana satelit A ni berada pada orbit bumi geopegun lah. Okey. Jadi apa itu satelit geopegun? Okey, kita tengok di sini. Satelit geopegun ni dia berada dalam suatu orbit yang khas yang dinamakan orbit bumi geopegun. Okey, satelit geopegun ni akan bergerak mengelilingi bumi dalam arah yang sama dengan arah putaran bumi pada paksi lah. Okey, dia berputar sekali dengan putaran bumi. Jadi
tempoh orbit ni adalah 24 jam, iaitu sama dengan tempoh putaran bumi. Jadi satelit ni kalau kita perhatikan, dia sentiasa berada pada kedudukan geografi yang sama di permukaan bumi. Kalau kita perhatikan gambar rajah ni, satelit A sentiasa berada di atas titik X. Sebab apa? Sebab bila satelit tu bergerak, dia bergerak bersama-sama dengan putaran bumi lah. Jadi dia akan sentiasa berada pada kedudukan yang sama lah. Okey, itu adalah satelit geopegun. Dia berada, yang pertama tadi, dia berada pada orbit khas, iaitu orbit bumi geopegun. Yang kedua, dia mengelilingi bumi pada arah yang sama dengan arah putaran bumi. Dan tempoh dia pun sama dengan tempoh putaran bumi. Okey, oleh sebab itu dia sentiasa berada pada kedudukan geografi yang samalah di permukaan bumi. Itu adalah satelit geopegun. Okey. Yang seterusnya, satelit bukan geopegun. Apa tu satelit bukan geopegun? Kita tengok sini. Okey, tu satelit B tu tak? Okey, satelit bukan geopegun biasanya berada dalam orbit yang lebih rendah ataupun lebih tinggi daripada orbit bumi geopegun. Dia tak berada pada orbit khas ni lah, orbit bumi geopegun ni. Dia berada kat lain, ada berada di bawah ataupun di kedudukan yang lebih tinggi lah. Okey, mempunyai tempoh orbit, kalau dia berada di bawah lebih pendek lah sebab dia dekat dengan bumi. Okey, kalau dia berada lebih jauh, maka dia punya tempoh orbit dia akan lebih panjang lah daripada 24 jam. Okey, kedudukan satelit ni dia sentiasa berubah-ubah. Tak samalah. Sebab tempoh putaran dia tak sama dengan tempoh putaran bumi. Jadi dia akan berada pada kedudukan yang berbeza-beza. Okey, yang ni dalam buku tak pun ada rasanya ni. Sama je. Okey, kita tengok perbandingan di antara satelit geopegun dengan satelit bukan geopegun. Soalan ni kemungkinan masuk di dalam kertas 1 lah. Perbandingan apa yang sama, apa yang berbeza. Yang pertama, persamaan dia orbit mengelilingi bumi lah. Okey, satelit geopegun dengan satelit bukan geopegun ni, dia berada pada orbit yang mengelilingi bumi. Laju lepas dia, laju satelit dia kita boleh kira menggunakan rumus punca GM/R. Tempoh dia kita akan guna rumus 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bahagi dengan GM punca kuasa 2 lah. Okey. Itu persamaan di antara satelit geopegun dengan satelit bukan geopegun. Okey, untuk satelit geopegun, apa perbezaan dia? Yang pertama, arah gerakan dia sentiasa sama dengan arah putaran bumi. Okey, manakala satelit bukan geopegun, arah gerakan dia tak samalah. Okey, dengan arah putaran bumi. Okey, tempoh untuk satelit geopegun adalah 24 jam. Manakala bukan geopegun tadi, dia boleh jadi lebih daripada 24 jam ataupun kurang daripada 24 jam lah. Okey, satelit geopegun berada tempat yang sama je di permukaan bumi. Mana daripada bumi tu kita nampak dia berada di tempat yang sama je. Okey, itu kita panggil satelit geopegun. Kalau satelit bukan geopegun, dia berada di tempat yang berubah-ubah. Okey, satelit geopegun merupakan satelit komunikasi lah. Contohnya Miasat. Okey, manakala satelit bukan geopegun adalah pengimejan bumi. Dia nak tengok keseluruhan bumi tu. Okey, GPS. Okey, kaji cuaca lah. Okey, contohnya Tionsat, Razaksat, Pipit dan juga ISS lah. Itu adalah contoh-contoh satelit bukan geopegun. Okey. Okey, baru kita masuk tadi halaju satelit ni, halaju lepas. Apa itu halaju lepas? Halaju lepas ialah halaju minimum yang diperlukan oleh objek di permukaan bumi untuk mengatasi daya graviti. Sebab kita kata daya graviti ni dikenakan kepada satelit lah supaya dia sentiasa beredar pada orbit dia. Dia tak terkeluar daripada orbit dia. Okay, jadi halaju lepas ni adalah halaju minimum yang diperlukan oleh objek tadi untuk mengatasi daya graviti dan terlepas daripada orbit, mana terkeluar daripada
orbit tu dah terlepas ke angkasa lepas lah. Okey, jadi kita nak kira berapakah hal laju dia. Okey. Katakan gambar rajah ni, okey, bumi ada objek pada jarak R, okey, daripada pusat bumi, jisim dia adalah M. Okey, manakala jisim bumi adalah M besar lah. Okey, objek itu mempunyai tenaga keupayaan graviti negatif G M kecil per R lah. Okey, itu adalah tenaga keupayaan graviti. Okey. Objek ni dilepaskan dengan hal laju lepas. Okey, objek ini mengatasi daya graviti dan dia akan bergerak sehingga jarak infiniti daripada bumi lah. Okey. Tenaga kinetik minimum tambah dengan tenaga keupayaan tadi, nilai dia sepatutnya sifar lah. Okey. Laju lepas ni dicapai apabila tenaga kinetik minimum yang dibekalkan kepada objek itu dapat mengatasi tenaga keupayaan graviti ni lah. Okey, jadi bila kita masukkan dalam rumus ni, tenaga kinetik setengah mv kuasa 2 tambah dengan tenaga keupayaan, okey, maka bila kita olah balik rumus kita, maka kita akan dapatlah nilai V kita tu, hal laju lepas sama dengan punca 2gm per R. Okey, G tu nilai pemala kegravitian, M tu adalah jisim bumi, R tu adalah jejari orbit tu lah. Okey. Okey, contoh di sini dia kira hal laju lepas daripada bumi. Okey, jisim bumi 5.97 darab 10 kuasa 24, jejari bumi 6.37 darab 10 kuasa 6 lah. Dia nak kira berapakah hal laju lepas daripada bumi. Hal laju minima yang diperlukan untuk objek tu terlepas daripada bumi lah. Okey. Kalau kita kira sini, hal laju lepas daripada bumi adalah 11.2 km per saat. Okey, kilometer tukar kepada meter dah kat 1000 lah. Jadi 11,000 meter per saat. Okey, nilai hal laju dia sangat tinggi lah sebenarnya. Okey, hal laju lepas bagi suatu objek bergantung kepada jisim bumi dan jarak objek bumi itu daripada pusat bumi lah. Itu adalah jarak objek daripada pusat bumi. Okey, hal laju lepas ni tidak bergantung kepada jisim objek yang dilepaskan ke angkasa lepas. Dia bergantung kepada jisim bumi dan jarak dia sahaja daripada pusat bumi. Okey, manfaat dan implikasi kesan dia. Kita belajar hal laju lepas ni. Yang pertama, kita kata tadi kita dah kira hal laju lepas daripada bumi adalah 11,000 tadi kan. Okey, 11,200 meter per saat. Okey, jadi kalau katakan kita naik kapal terbang ke, kita naik jet pejuang ke, dia punya hal laju tak melebihi 11,200 ni lah. Maka dia tidak akan terlepas daripada atmosfera bumi. Dia maknanya pesawat tu hanya berada di permukaan di atmosfera bumi je lah. Okey, dia tak terlepas lagi daripada atmosfera bumi. Okey, molekul-molekul dalam atmosfera bergerak dengan laju linear purata dia dalam 500 meter per saat, iaitu jauh lebih kecil daripada hal laju lepas yang kita kira tadi lah, 11,000. Okey, 11,000 meter per saat. Jadi 500 tu nilai yang sangat kecil je, maka dia tak akan terkeluar lah daripada bumi ni. Dia tak akan terbebas ke angkasa lepas tu lah. Okey, kapal terbang komersial. Okey, hal laju lepas daripada bumi yang tinggi juga membolehkan kapal terbang komersial jet pejuang terbang pada arah yang tinggi tanpa kemungkinan terlepas ke angkasa lepas. Okey, maknanya kalau dia nak terkeluar daripada atmosfera bumi ni ke angkasa lepas, dia perlu melebihi 11,200 tadi lah. Okey.
Okey, kapal terbang komersial kita hanya dia punya laju linear dia adalah 250 meter per saat, manakala jet pejuang adalah 2200 meter per saat. Jadi nilai dia sangat-sangat kecil lah berbanding laju lepas tadi. Nak mengatasi daya tarikan graviti tu dia memerlukan laju yang sangat tinggi lah. 11,200. Okey, pelancaran roket memang dia nak keluar daripada atmosfera bumi, sebab tu roket ni memerlukan bahan api yang sangat besar lah. Okey, pembakaran bahan api ni perlu menghasilkan kuasa rejang yang tinggi. Okey, kuasa rejang yang tinggi untuk membolehkan roket tadi mencapai laju lepas daripada bumi. Maknanya dia kena mengatasi daya tarikan graviti bumi lah, maknanya dia kena lebih daripada 11,200 meter per saat tadi, baru dia boleh terlepas daripada atmosfera bumi dan bergerak ke angkasa lepas lah. Okey, laju lepas ni berbeza untuk setiap planet lah, sebab dia bergantung kepada jisim dan juga jarak objek tadi kan. Okey, laju lepas daripada Marikh yang kecil menyebabkan atmosfera Marikh ni kurang tumpat lah berbanding bumi. Mustari pula mempunyai laju lepas yang tinggi lah, sehingga gas yang berada di permukaan dia pun tidak dapat terlepas ke angkasa lepas. Okey, jadi laju lepas ni penting lah supaya kita tahu mana kapal terbang tu dia boleh terbang, dia boleh mendarat dan dengan selamat lah dengan selamat di sesebuah planet lah. Okey, contohnya kapal terbang di bumi ni bila-bila dia terbang, dia boleh kembali semula ke bumi lah dengan selamat, mana tanpa terlepas ke angkasa lepas. Mana dia selagi dia tak melebihi laju lepas tadi, maka dia masih selamat lah berada di kawasan atmosfera bumi. Okey, yang ni dia bagi bulan dan matahari. Jisim matahari lebih besar lah, 1.99 darab 10 kuasa 30 kilogram. Jari dia pun besar, 6.96 darab 10 kuasa 8. Okey, jadi laju lepas dia sangat tinggi lah berbanding bulan kalau kita kira menggunakan rumus tadi. Okey, pecutan graviti kita kira satu persatu lah untuk untuk bulan dan juga untuk matahari lah. Okey, untuk bulan kita dapat 1.62, untuk matahari kita dapat 274. Jadi kalau kita perhatikan di situ, pecutan di graviti di matahari lebih tinggi berbanding di bulan lah. Okey, kita kira pula laju lepas di bulan dan di matahari menggunakan rumus ni. V sama dengan 2 gm/r punca kuasa 2 tu. Kita akan dapat laju lepas untuk lepas daripada matahari tu 6.18 darab 10 kuasa 5. Okey, 6.18 darab 10 kuasa 5 lah. Lebih tinggi berbanding di bulan, iaitu 2.37 darab 10 kuasa 3, 2000. Okey, hot ni 60,000. Okey, lebih kurang meter per saat. Jadi di bulan ni mempunyai pecutan graviti dan laju lepas yang kecil lah berbanding matahari. Sebab apa? Matahari mempunyai jisim yang terbesar lah dalam sistem suria ni, dia yang paling besar. Okey, jadi pecutan graviti di matahari dan laju lepas daripada matahari mempunyai nilai yang sangat tinggi berbanding bulan dan juga planet-planet yang lain. Okey, maka habis sudah kita punya tajuk satelit. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum.